Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam pertandingan Forum Remaja Peringkat Daerah Klang pada pagi nirmala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi cantik bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum remaja kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar isu semasa iaitu pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Pergaulan bebas sering menjadi isu panas pada masa kini dengan sesuatu yang negatif seperti seks bebas, dadah, kehidupan malam dan lain-lain. Memang istilah ini diadaptasi dari budaya barat di mana orang bebas untuk melakukan hal-hal di atas tanpa takut menyalahi norma-norma yang ada dalam masyarakat. Berbeza dengan budaya timur yang menganggap semua itu adalah hal yang kurang menyenangkan sehingga seringkali kita mendengar ungkapan jauhi pergaulan bebas. Masalah pergaulan bebas dalam kalangan pelajar IPT telah lama dibincangkan dan menjadi salah satu isu sosial penting di negara ini. Pelbagai pihak di setiap lapisan masyarakat memandang isu ini adalah satu masalah yang perlu ditangani secara holistik kerana para remaja merupakan generasi yang akan mewarisi negara. Jika kita tidak dapat melahirkan generasi akan datang yang berwibawa, maka pincanglah masa depan negara yang kita cintai ini. Pelbagai perkara buruk boleh berlaku seandainya kita tidak menjaga batasan di dalam pergaulan di antara lelaki dan wanita ini. Antaranya ia akan mengakibatkan pelbagai masalah sosial sebagaimana yang ada disebut di atas bermula dengan zina, kemudian membawa kepada hamil sebelum nikah dan akhirnya timbullah kes pembuangan bayi yang tidak berdosa. Apa yang menyedihkan ialah masalah sebegini sebenarnya telah tersebar dalam kalangan para remaja serta muda-mudi di negara ini. Lebih mengejutkan lagi, ianya turut melanda mahasiswa dan mahasiswi di IPT yang mana mereka ini adalah dikategorikan sebagai intelektual yang merupakan pelapis negara yang bakal menerajui kepimpinan sekaligus diharapkan dapat membangunkan dan memajukan negara ini pada masa akan datang. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dilihat menjadi penyumbang kepada masalah kebajikan akhlak dalam masyarakat Malaysia. Kini khususnya di kalangan mahasiswa institusi pengajian tinggi IPT. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik pembicaraan molek, kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya, Saudari Nur Najat Kristina binti Zahari merupakan ahli panel pertama. Selamat datang saudari, apa khabar? Terima kasih saudari pengurusi. Alhamdulillah saya baik-baik sahaja. Seterusnya saya perkenalkan ahli panel yang kedua yang berada di sebelah saudari iaitu Saudari Nur Ain Fatira binti Mahadi. Selamat datang saudari, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik pengurusi. Berada di sebelah ahli panel kedua, tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga iaitu Saudari Nurul Amirah Hani binti Samsudin. Walaupun nampak pemalu namun petah bicaranya. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya berada dalam keadaan yang baik. Maka saya berada di sini bersama saudari dan para hadirin. Salam forum buat semua. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Sidang hadirin, apakah sebenarnya faktor-faktor pergaulan bebas dalam kalangan remaja ini? Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama ini kepada ahli panel pertama, Saudari Nur Najat Kristina binti Zahari. Mohon saudari memberikan penjelasan tentang faktor-faktor pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada sidang hadirin yang dihormati. Faktor yang paling utama dalam masalah pergaulan remaja ini adalah disebabkan tekanan di rumah menyebabkan anak mencari teman di luar untuk berseronok. Hal ini tidak dapat dinafikan dengan era yang semakin mencabar ini. Pelbagai tekanan yang berpunca daripada keluarga di rumah merupakan faktor yang paling utama
Masalah keluarga yang tidak berkesudahan menyebabkan si anak mencari teman di luar untuk berseronok. Namun si anak tidak menyadari bahawa teman yang dipilih mampu menjerumus dirinya ke dalam pergaulan bebas. Seterusnya, terdapat juga faktor yang lain menyebabkan para remaja ini terlibat dengan pergaulan bebas. Kemajuan teknologi pada zaman ini memudahkan kalangan remaja umumnya menonton pelbagai genre cerita yang ditayangkan di pawagam, televisyen maupun internet. Kebanyakan filem dan drama yang ditayangkan memaparkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang tiada batasnya, terutama filem-filem dari negara barat. Filem-filem ini bukan sahaja memaparkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, malah turut memaparkan pelakon yang tidak mematuhi etika berpakaian. Faktor yang terakhir adalah masalah pada diri remaja sendiri, kerana semasa peringkat remaja, manusia mengalami perkembangan fizikal dan emosi yang sangat ketara berbanding di peringkat kanak-kanak. Waktu remaja merupakan titik permulaan kepada kemahuan untuk merasai kebebasan. Kebebasan yang dimaksudkan adalah dari aspek fizikal dan emosi, yang mana remaja tidak mahu dikongkong pergerakannya serta pemikirannya. Kemahuan sedemikian seringkali menjadi punca remaja mudah terpengaruh dengan pergaulan bebas yang akhirnya mendatangkan kemudaratan kepada diri sendiri. Pada usia remaja juga, kita akan mengalami perasaan ingin tahu serta kehendak mencuba perkara baru dalam hidup mereka. Dorongan perasaan ini, jika tidak dibimbing dengan pemikiran yang waras, akan menyebabkan remaja mencuba perkara-perkara negatif walaupun telah mengetahui kesannya buruk sejak awal lagi. Setakat ini sahaja saudari pengurusi tentang faktor-faktor pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Saya serahkan semula kepada saudari pengurusi. Terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang faktor-faktor pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Pada pandangan saya, penjelasan terperinci dan menarik dari saudari ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudari Nur Ain Fakira binti Mahdi, tentang kesan-kesan pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Silakan saudari. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Sidang hadirin yang dihormati, saya berani menegaskan di sini bahawa pelajar pada zaman sekarang mudah terlibat di dalam dunia percintaan disebabkan kemudahan telefon pintar yang membolehkan mereka melayari laman-laman sosial seperti Instagram, Facebook maupun Twitter yang sering memaparkan kebaikan percintaan di antara dua individu. Lama-kelamaan, ini akan menjadi suatu ikutan kepada para remaja untuk menjalin hubungan dengan individu yang lain. Ini banyak berlaku dalam kalangan pelajar yang berumur 15 tahun ke atas kerana mereka kurangnya pengawasan dari para ibu bapa mereka. Oleh itu, pada masa lapang, pelajar telah menggunakannya untuk menjalani aktiviti yang tidak bermakna dan tidak berguna terhadap pembelajaran mereka seperti memikat perempuan lain maupun melayari laman-laman sosial yang negatif yang akan merosak kesihatan mereka. Lama-kelamaannya, remaja tersebut mengalami kemerosotan dalam pembelajaran mereka kerana telah fokus kepada kekasihnya daripada pembelajaran mereka sendiri. Malah, remaja tersebut akan mudah terjerumus di dalam pergaulan yang kurang baik ataupun pergaulan yang bebas serta mengurangkan tenaga mereka untuk pelajaran mereka sendiri. Pengenalan yang tidak sihat ini akan menurunkan motivasi dan prestasi pelajar di dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Pergaulan bebas juga akan menjejaskan masa depan seseorang remaja kerana negara mereka masih merupakan negara yang tradisi dan berpegang teguh terhadap adat-adat agama. Ini bukannya seperti negara-negara barat yang lebih menyanjungkan kepada budaya hedonisme, iaitu keseronokan merupakan matlamat utama di dalam hidup. Remaja yang tersalaf dalam pergaulan bebas akan susah diterima oleh masyarakat. Oleh itu, mereka akan menyusahkan pencarian kerja mereka pada masa hadapan nanti. Walaupun mereka berubah, mereka akan susah untuk diterima oleh masyarakat. Selain itu, remaja yang tersalah mungkin akan dipinggir atau dibuang dari keluarga mereka sendiri disebabkan tindakan mereka telah menjatuhkan maruah keluarga. Seterusnya, remaja ini akan diumpat, dikeji dan dicemooh oleh masyarakat
bagi golongan yang tinggal di kawasan kampung. Implikasinya, remaja ini akan mengalami tekanan hidup yang besar dan tiada orang untuk mereka bergantung. Remaja yang tidak tahan oleh tekanan hidup ini akan melahirkan keinginan untuk membunuh diri. Malah ini akan menambah satu lagi tragedi kepada masyarakat dan keluarga remaja tersebut. Masyarakat juga akan menyalahkan ibu bapa mereka sebab tidak pandai mengajar anak-anak mereka dan menyebabkan perkara-perkara sebegini berlaku. Perkara ini berlaku kerana wujudnya cara mudah untuk melampiaskan nafsu syahwat. Remaja akan menjadi kurang bertanggungjawab kerana cuma mementingkan nafsu dan bukannya tanggungjawab terhadap teman selepas menjalankan hubungan seksual. Remaja akan memilih cara mudah dengan tidak menanggung beban ataupun tanggungjawab kahwin. Pada masa yang sama, mereka juga boleh melepaskan nafsu mereka. Ada satu statistik menunjukkan di San Francisco terdapat ramai penduduk yang tidak berkahwin pada tahun 1982 dan ini merupakan kali pertama perkara seumpama ini berlaku di bandar itu. Generasi muda yang tidak berkahwin akan menurunkan kadar kelahiran sesebuah negara. Malah ini akan menunjukkan pembekalan tenaga kerja kepada negara. Situasi ini boleh dilihat daripada negara Jepun yang mempunyai warga emas yang berpurata sebanyak 28%, iaitu kadar tertinggi di dunia. Pergaulan bebas membawa pelepasan nafsu seseorang individu, tetapi pada masa yang sama membawa risiko yang bahaya. Risiko yang bahaya ini ialah penyakit-penyakit yang terlahir disebabkan oleh hubungan bebas di antara dua individu, iaitu lelaki dan wanita. Hubungan bebas ini boleh membawa kepada pelbagai penyakit seperti HIV, AIDS dan lain-lain. Penyakit ini boleh membawa maut dan penawarnya masih belum ditemui sehingga ke hari ini. Selain itu, wanita yang mengandung secara luar nikah akibat daripada pergaulan bebas akan cuba menggugurkan anak kandung mereka kerana perkara ini akan menjatuhkan nama baik keluarga mereka sendiri, terutamanya apabila anak ini dilahirkan. Banyak tekanan hidup akan ditempuhi oleh wanita tersebut. Kekurangan sokongan keluarga untuk menjalankan pembedahan perguguran anak ini, wanita itu akan mula bertindak untuk mencari doktor-doktor yang tidak berlesen ataupun tidak bertauliah untuk melakukan tindakan yang bahaya untuk menggugurkan anak di dalam kandungan tersebut. Kekerapan menggunakan ubat-ubat seperti pil pencegahan kehamilan juga akan menjejaskan tahap kehidupan mereka. Oleh itu, hubungan bebas akan menyebabkan tahap kesihatan remaja diturunkan. Pergaulan bebas akan menurunkan akhlak remaja kerana remaja akan lebih gemar mengejar keseronokan dalam kehidupan secara tidak langsung mengabaikan ajaran-ajaran agama. Remaja yang kekurangan didikan agama akan menyebabkan mereka melakukan perkara-perkara yang negatif seperti merempit, gangsterisme dan vandalisme maupun pergaulan bebas. Akibat daripada pergaulan remaja yang terlalu bebas, ini memudahkan mereka berkenalan dengan kumpulan individu yang memiliki tabiat-tabiat yang negatif. Para remaja masa ini akan terdedah kepada gejala-gejala yang negatif. Ini turut akan mempengaruhi minda mereka. Terdapat kebanyakan remaja yang terlibat dalam kumpulan yang tidak berfaedah. Ini sudah berani melawan kata-kata ibu bapa mereka maupun memarahi ibu bapa sekiranya kemahuan mereka tidak dituntut. Remaja sanggup melakukan gejala jenayah seperti mencuri wang ibu bapa untuk memenuhi kemahuan mereka. Akhirnya, sehingga mereka gagal untuk membezakan dosa dan pahala ketika melakukan perkara yang tidak baik. Pergaulan bebas akan membawa kepada masalah-masalah sosial yang serius, iaitu pembuangan bayi. Hubungan seksual yang bebas akan menyebabkan kehamilan tanpa perkahwinan. Remaja yang belum matang tidak tahu menangani masalah ini akan mengambil tindakan yang melulu untuk menyelesaikan kerisauan mereka seperti pembuangan bayi. Ini kerana mereka takut untuk memikul tanggungjawab yang berat dan merasa malu atas perbuatan mereka kerana mereka telah mencemarkan nama keluarga sendiri. Remaja akan menjadi tidak berperi kemanusiaan lalu meninggalkan anak yang baru dilahirkan di tempat-tempat seperti tandas awam, tong sampah, tempi lokan dan sebagainya. Oleh itu, kita hendaklah memikirkan dengan serius tentang isu ini dalam kehidupan seharian kita. Akhir sekali, saya ucapkan terima kasih kepada saudari pengurusi majlis dan sidang hadirin yang dihormati. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubungan tentang kesan-kesan pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Saya yakin dengan penerangan tadi, ibu bapa dan orang dewasa akan lebih memantau dan mengambil berat tentang anak-anak mereka supaya isu ini tidak terjadi kepada anak mereka.
Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada ahli panel ketiga, Saudari Nurul Amirahani binti Samsudin, apakah cadangan yang boleh mencegah pergaulan bebas dalam kalangan remaja ini? Dipersilakan ahli panel ketiga untuk menjawab persoalan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengerusi, sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati. Persoalan bagaimanakah cara mengatasi pergaulan bebas dalam kalangan remaja? Cadangan yang pertama adalah bijak memilih rakan. Sebagai contoh, memilih rakan yang sesuai dengan sifat ingin tahu yang tinggi serta gemar untuk berkawan, sudah tentulah remaja akan mudah didampingi oleh ramai rakan-rakan tanpa mengira peringkat usia. Adalah penting bagi seorang remaja untuk mendampingi rakan-rakan yang baik untuk menjadikan diri sendiri menjadi lebih baik. Rakan yang baik akan mengajak remaja untuk belajar bersungguh-sungguh supaya berjaya dalam pelajaran, mendengar nasihat ibu bapa serta menjadikan guru-guru sebagai idola untuk maju dalam kehidupan. Manakala rakan yang tidak baik pula mendorong remaja untuk mencuba perkara-perkara yang negatif serta tidak mengindahkan nasihat ibu bapa dan guru-guru. Rakan yang tidak baik juga akan memperkenalkan remaja dengan orang lain tanpa arah tujuan yang khusus serta sering mengajak melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Cadangan yang kedua adalah mengelakkan berpasangan. Sebagai individu yang masih muda, remaja tidak mampu untuk melakukan pelbagai perkara besar dalam satu masa. Sebagai contoh, mempunyai teman wanita atau teman lelaki akan menyebabkan pemikiran remaja banyak tertumpu kepada hubungan tersebut, sekaligus mengurangkan tumpuan kepada pelajaran. Selain itu, dibimbangi juga hubungan tersebut sampai ke peringkat yang melampaui batas pergaulan seperti hubungan seks luar nikah serta mengandung. Cadangan yang ketiga adalah penyediaan jadual waktu. Cadangan ini dapat membantu remaja mengatur masa dengan baik, merupakan kunci kepada kejayaan. Tidak kira sama ada individu tersebut masih di peringkat bayi, kanak-kanak, remaja atau dewasa. Pembahagian masa sangat membantu kita untuk mencapai kesejahteraan dari segi fizikal, mental dan emosi. Remaja yang dapat mengatur masa dengan baik akan mendahulukan perkara-perkara yang penting dan akan ketepikan perkara-perkara yang kurang penting. Secara tidak langsung, remaja akan mengetahui apakah aktiviti yang berfaedah untuk dilakukan, tidak kira sama ada di hari persekolahan atau hari cuti, dan akhirnya mengeluarkan aktiviti yang tidak berfaedah daripada jadual waktu. Cadangan yang terakhir adalah kawalan terhadap media sosial. Aspek ini memerlukan kerjasama yang padu di antara remaja sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat serta pentadbir negara. Seperti yang diketahui, dunia tanpa sepadan pada hari ini menyebabkan semua maklumat yang tidak ditapis mampu sampai kepada pengetahuan remaja. Oleh yang demikian, kawalan terhadap maklumat yang boleh diakses oleh remaja amat perlu. Sebagai ibu bapa dan guru, peranan sebagai individu yang terdekat dengan remaja perlu digunakan sebaik mungkin untuk menerapkan kesedaran kepada remaja untuk menjauhi portal-portal media yang memberi pengaruh negatif kepada fikiran dan emosi. Setakat ini sahajalah penjelasan saya, saudari pengerusi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Nurul Amirahani binti Samsudin, ahli panel kita yang ketiga. Yang sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah, kita masih lagi berada dalam majlis forum ini. Pada ketika dan saat ini, kita telah mengupas tajuk tentang pergaulan bebas dalam kalangan remaja. Di sini saya ingin simpulkan tentang tajuk ini, iaitu seks bebas sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi bagi kalangan remaja di Indonesia. Kegiatan seks bukan hanya dilakukan oleh pasangan yang sah menurut agama, dan hukum yang berlaku akan tercapai juga dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa sekarang ini cenderung lebih mengutamakan pacaran dan kebutuhannya yang lain daripada menuntut ilmu. Mereka tidak lagi tenggelam dalam pelajaran, akan tetapi sudah tenggelam dalam lautan asmara yang mereka namakan cinta. Terjadinya seks bebas di kalangan remaja kerana banyak faktor yang paling utama adalah pesatnya perkembangan zaman.
Hal tersebut membuat pergaulan menjadi bebas sehingga banyak remaja dan mahasiswa yang bergaul tanpa batasan dan etika. Salah satu contohnya adalah pacaran. Selain itu, para remaja dan mahasiswa berpacaran tidak mempunyai batasan serta etika sehingga dalam berpacaran lebih banyak dampak negatif dibandingkan dampak positif seperti halnya seks bebas. Persepsi yang salah tentang seks bebas menyebabkan mereka berfikir bahawa melalui seks bebaslah tersalurnya cinta dan kasih sayang. Pergaulan remaja yang bebas sebenarnya dikeranyakan oleh segala macam perkembangan yang disalahertikan oleh remaja itu sendiri maupun lingkungannya. Seks bebas menyebabkan para remaja kehilangan bangku sekolahnya, sama halnya juga para mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah kerana hamil di luar nikah. Selain itu, hamil di luar nikah dapat berujung pada pengguguran janin, baik melalui aborsi ataupun bunuh diri kerana tidak siapnya menerima kenyataan iaitu hamil di luar nikah tersebut. Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana remaja dapat menempatkan dirinya sebagai remaja yang baik dan benar sesuai dengan tuntutan agama dan norma yang berlaku di dalam masyarakat serta dituntut orang tua dalam memperhatikan tingkah laku dalam kehidupan seharian anaknya, memberikan pendidikan agama dan memberikan pendidikan seks yang benar. Oleh sebab itu, permasalahan ini merupakan tugas seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali. Usaha untuk pencegahan sudah semestinya terus dilakukan untuk menyelamatkan generasi muda kita agar lebih bermoral dan untuk kebaikan negara kita. Pergaulan juga mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seseorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya, baik pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antara individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas. Hal itulah yang harus dihindari terutamanya bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dengan itu, sampai di sini sahaja forum kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Begitu juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin sekalian kerana telah meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.